Bismillah walhamdulillah wa kafa billahi nasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man walah. Iftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukalah kepada kami semua pintu-pintu kefahaman. Warzuqna ilman nafi'ah. Rezekikan kepada kami suatu ilmu yang beri manfaat ke atas kehidupan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, limpahkanlah ke atas kami sifat-sifat sabar. Wasabbit aqdamana, diteguhkan pendirian kami. Wansurna alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami, ya Allah, ke atas golongan yang memusuhi kami. Wa syifaan min kulli da'in, kesembuhan atas apa yang kami tanggung saat ini, sakit zahir dan batin. Rezekikanlah kepada kami suatu kesembuhan yang sebaik-baiknya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kita sambung perbincangan tentang sabar itu cinta. Cuba malam ini hadirin, saya memfokuskan kepada bukti kecintaan. Saya bawa kepada perbincangan malam ini iaitu bukti kecintaan. Baik, pertama, sabar adalah sifat yang dicintai Allah. Ini suatu peringatan yang mana dipesan selalu supaya hadirin kena rebut peluang ini. Sabar adalah suatu sifat yang dicintai dan bukti kecintaan kita kehadap Allah Azza wa Jalla, sehingga kita dicintai dengan asbab kesabaran itu. Pengisytiharan ini dalam firman Allah Ta'ala, hadirin sedia maklum, Wallahu yuhibbu sabirin. Beberapa kali sekalipun hadirin mendengar firman ini, sekiranya tidak mengambil ruang dan peluang, tidak memfahamkan sebaik mungkin pada makna kecintaan ini, maka kita akan sentiasa terlepas daripada pengisytiharan ini. Baik, hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala, sama seperti mana saya dalam program memperkasakan atau memperkenalkan tentang pengurusan sabar ini, hadirin, setiap kali kita perkenalkan, setiap kali kita bawa benda ni ke dalam masyarakat, setiap kali bawa kepada dunia korporat, pejabat apa semua kan, kerap kali minta ditukarkan tajuk. Saya, ialah kita maklum lah, setiap kali bawa pengurusan sabar, tukar kepada passion management, tukar tajuk passion management pun tak nak juga. Kenapa? Kerana tajuk sabar itu dia kata terlalu Islamik. Kita jadi mikir panjang sikit. Walaupun sebut perkataan passion dalam bahasa English, masih lagi suruh tukar kepada apa? Conflict management. Pengurusan konflik melalui sabar, menggunakan kaedah sabar. La ilaha illallah. Tak nak hadirin. Tak apalah. Tapi nak bagi tahu pada hadirin sekalian, Allah bagi tahu itu, dia seorang yang mengisytihar dirinya beriman kepada Allah Ta'ala, tapi takut dengan kalimah sabar itu. Apa yang dia nak dengan kecintaan itu? Kenapa tak nak rebut dengan yuhibbus sabirin itu? Boleh tak ni? Baik, kerana itu hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'u ala aini. yakni Allah meletakkan kecintaan dalam hati hamba-hambanya, dan aku melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang daripadaku, supaya kamu di bawah asuhan, yakni di bawah pengawasan Allah Azza wa Jalla. Allah meletakkan kecintaan dalam hati hamba-hambanya. Allah meletakkan kecintaan ke dalam hati hamba-hambanya. Jadi, setelah meletakkan kecintaan, Allah melimpahkan pula
kepadamu. Mu itu kalau ikut kembali kepada asalnya kekasihnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah melimpahkan, memasukkan kecintaan ke dalam hamba, kemudian melimpahkan kasih sayangnya kepada Rasulnya. Dan kita ini umat siapa? Umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat sampainya kasih sayang, melimpah kasih sayang Allah Ta'ala ke atas kekasihnya Muhammad, sedang kita adalah orang yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah hingga ke hari ini, mencontohi kesabaran Rasulullah, maka tidakkah melimpah kasih sayang itu? Tak maaf hadirin, dia jadi suara serak-serak basah ni rasa seronok juga, tapi geli tekak kan, dengar lain macam suara malam ni. Hari ni macam mana tahu, banyak sangat mengadap laptop aku tengah nak buat slide, esok ada presentation untuk program ni lah. Ya Allah, berpinau mata ni. Allah. Jadi hadirin, bila Allah melimpahkan lagi melimpahkan kepada dalam hati hamba-hambanya suatu kecintaan, melimpahkan kasih sayang, kemudian Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa kamu di bawah pengawasannya, kamu di bawah tarbiyahnya. Bila Rasulullah di bawah tarbiyah Allah Ta'ala, kita pula umat Rasulullah mengikuti apa yang Rasul kita lalui, mencontohi, maka saat itu kita adalah orang yang sedang menginfakkan diri untuk meletakkan diri, menginfakkan diri dalam tarbiyah Allah. Maka siapa yang sanggup duduk dalam tarbiyah Allah Ta'ala, maka disitulah akan terbitnya suatu sifat disebut sabar. Hadirin, saya yakin kalau hadirin duduk dalam disiplin, macam mana nak memahami ataupun mematuhi disiplin, peraturan, undang-undang, syariat, macam mana pelaksanaan dia? Boleh nak redah ikut suka? Tak boleh. Hatta disiplin dalam tempat kerja, undang-undang dalam tempat kerja pun kena patuh. Ada tampering pukul apa masuk kerja? Ke tampering pukul 7 raib, pukul 9 baru wujud. Kau macam mana? Tak tahu. Tapi kita pun maklum, kalau inilah hadirin kena faham, kena maklum. Maka lihatlah bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kursi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Bahawa sabar itu adalah bukti kecintaan. Nak sebut lagi sekali, bahawa ia sifat yang dicintai Allah Ta'ala, sehingga Allah mencintai kamu. Kenapa? Hamba-hambaku yang meneruskan, yang berterusan mendekatkan dirinya kepadaku melalui amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintai. Jadi amalan sunnah apa yang hadirin buat sehingga hadirin mendapat kecintaan itu? Kerana setiap amalan dia ada istiqamah dia, dia mesti ada disiplin dia. Antara waktu yang mana Allah lihat, selepas waktu maghrib salah satu hadirin, selepas waktu maghrib berapa ramai yang boleh duduk. Sebab waktu ini waktu antara manusia perlu kepada rehat, manusia perlu kepada sedikit kudapan untuk perut. Masa waktu inilah. Kalau kita lepas isyak tak? Okey. Jadi nak bagi tahu waktu ni boleh tak duduk sekejap? Boleh. Dengan duduk ini hadirin adalah menunjukkan kepada hadirin sedang meletakkan pada diri pada waktu yang dalam perhatian Allah Ta'ala. Waktu mana lagi? Selepas subuh sehingga nak terbit matahari. Waktu itu adalah orang dalam kemuncak untuk meneruskan kehidupan, keluar pergi kerja apa semua. Jadi hadirin, perkara-perkara ini yang mana bila dia meletakkan bahawa dalam kesabaran melaksanakan perintah yang wajib termasuk yang sunat sehingga dicintai, maka kesabaran itu dihargai. Ini adalah tarbiyah.
Sebab tu hadirin, sekurang-kurangnya lorak tahap mana, sibuk tahap mana sekalipun, sesudah bagi salam, jangan duk buka telefon lagi. Yang duk buka telefon lagi. Tak masuk sejuta pun. Hanya nak scroll tengok TikTok buat apa? Hanya scroll nak tengok Facebook buat apa? Tak ada. Kalau buka telefon tu masuk sejuta, bukalah. Bagilah 500,000 untuk surau. Tak. Bagilah, dah banyak dah dapat. Tolonglah, sekurang-kurangnya guru pesan, sekurang-kurangnya kamu bacalah Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, menunjukkan apa kepada makna sabar, menahan diri dalam ketaatan. Duduk sekejap sebab sedang meraih kecintaan. Bukti sebuah kecintaan itu adalah melalui kesabaran. Sabar itu membuktikan kamu itu dicintai, dan sehingga kamu dapat kecintaan itu. Sekurang-kurangnya bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kenapa? Guru kata kamu bangun tu kerana ada urusan dunia kamu. Biarlah urusan dunia kamu itu dalam keadaan baik. Lorak sangat pun. Apa tadi? Minta duduk dalam apa tadi baca tadi? Oh, sedap suara hari ni. Masya-Allah. Agar amal soleh kita tambah baik kan tadi. Kemudian minta Allah mudahkan urusan dunia. Lepas tu nak bangun-bangunlah. Ini bagi salam tu buka telefon. Tak jadi. Hilang sebuah nilai itu. Jadi hadirin, selama mana hadirin berusaha dalam apa bentuk sunnah, hingga ada tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sehingga ia dicintai. Allah kita ni hadirin, semua sekali ada pengalaman kan, ngorak sampai dia suka kat kita. Buat macam mana? Hantar bunga lah, hantar coklat lah, hantar itulah, hantar ini. Biarlah bunga hantar 10 kali, hantar 9 masuk tong sampah, 1 aja terima. Tu pun ambil kelompok ya. Buat situlah, duk hantar situ lah juga. Kerana apa? Untuk menawan rasa, sehingga dicintai. Jadi buat apa? Ni atau usaha untuk membuktikan kecintaan perlu kepada kesabaran. Baik, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kak baca. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Amin. Allahumma amin. Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kata diriku ya Allah. Apa dia? Inni as'aluka hubbaka, menjadi orang yang mendapat kecintaan, dicintai. Minta ya Allah, tolonglah. Macam tu. Wa hubba man yuhibbuka, juga aku juga mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Siapa yang duduk dalam kecintaan Allah Ta'ala? Mereka yang duduk dalam keimanan dan ketaatan. Mendampingilah mereka itu. Bukannya berdampinglah denganku wahai si Mambang. Salah. Mendampingilah orang-orang yang ada dalam kecintaan Allah Ta'ala. Tadi saya sebut 10, InsyaAllah. Kemudian wahubba amalin yuqarribu ila hubbika. Hak ni yang disebut tadi. Ya Allah sebut dalam hadis kursi, seorang hamba yang berterusan berbuat amal soleh, yang mencari jalan untuk dicintai, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dia usaha sungguh-sungguh. Dia buatlah apa benda sehingga dia dicintai. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika, sehingga dia dicintai. Boleh tak ni? Buat.
Maka nak buat, nak capai ini perlu kepada kesabaran, menahan diri dalam ketaatan, mencegah diri dari melakukan kemungkaran, kemudian menerima segala ketentuan. Ingat balik. Kemudian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallah, demi Allah, la yulqillahu hubba, la yulqillah, sesekali tidak Allah mencampakkan habibahu finnar, mereka-mereka yang beroleh kecintaan Allah Ta'ala ke neraka. Sesekali tidak akan mencampakkan. So, macam mana hadirin nak boleh nyatakan dalam kecintaan saat adanya hati yang merindui ketaatan? Macam mana bukti bahawa kita beroleh kecintaan saat punyai hati yang merindui ketaatan? Taat dari sudut mana? Keseluruhan daripada yang difardukan hatta perkara yang disunatkan. Apa sahaja duduk dalam syariat sehingga dia merindui ketaatan itu. Okey. Hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala, dalil kecintaan kepada Allah yang menjadi asbab kepada zahirnya kecintaan itu dan memerlukan kepada menuntunnya, yakni meneruskannya. Baik, kesemua sekali, apa dalil hadirin mempunyai kecintaan itu? Dalil, ada tak hujah? Kalau hadirin menyatakan pada lafaz lidah kata dia mencintai Allah Ta'ala, mari hujah dia. Mari bukti yang kuat untuk membuktikan kecintaan. Hadirin pernah menyatakan meluahkan kecintaan kepada manusia. Hadirin buktikan dengan apa? Masuk Minang tak? Dia bukan hanya kadar lafaz suka, tapi dia masuk Minang bahawa bukti bahawa dia memang nak sungguh. Lepas masuk Minang, kau terus nikah. Tu lagi rare tak? Terus masuk jumpa, saya kenal cik. Kelah mana saya nak kahwinkan saya. Gitu tak? Allah alam. Tapi mesti ada bukti. Baik, semua sekali, sekiranya melafazkan pada lidah, menyatakan kecintaan kepada Allah Ta'ala, tolong datangkan bukti dan nyatakan beserta dengan dalil yang kukuh. Mana bukti yang kita mencintai sehingga mendapat kecintaan? Ada tak? Ada yang ada bukti dia? Boleh tunjukkan? Kita ada ketaatan tak? Ada. Baik, sekarang kalau hadirin nak membuktikan bahawa hadirin sedang menyatakan kecintaan kepada Allah Ta'ala, untuk buktikan dia dengan sebaik mungkin, pertama, perkara yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Isa yang menyatakan ada jalan-jalan yang disusun oleh para alim ulama bagi menambahkan rasa cinta seorang hamba terhadap Allah Ta'ala. Ini untuk menyatakan bukti yang kukuh bahawa kita berusaha untuk mendapat kecintaan Allah Ta'ala. Kesemua ini hadirin tidak akan mampu buat melainkan dengan apa yang Allah bagi tahu dan apa yang Rasul bagi tahu. Wa man yatasabbara yusabbiruhullah. Siapa-siapa yang berkehendak untuk menjadi orang yang punya kesabaran yang baik, maka Allah akan melimpahkan, memasukkan kasih sayangnya, kecintaannya, bahawa sabar itu dalam kecintaan. Syarat dia nak. Kalau dia tak nak, Allah tak bagi. Tu yang duk minta tolong sangat tu. Kalau boleh merayu, saya merayulah pada hadirin. Pegang betis masing-masing. Bacalah doa Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Bacalah doa itu kalau boleh. Duk pesan gitulah. Sebab apa? Sebab untuk menzahirkan bukti kecintaan hingga mendapat kecintaan. Pertama hadirin adalah membaca Al-Quran. Bukti kita bahawa berebut untuk mendapat kecintaan Allah Ta'ala, maka bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Dengan jalan mana? Baca Al-Quran pertama melalui jalan tilawah. Bacaan Al-Quran melalui jalan tilawah itu mesti pertukan pada tajwid, mesti ada kalau kata sekurang-kurangnya suara yang indah, suara yang agak merdu dengan suara dia lah. Hadirin tak boleh nak baca kadar taranum hak belajar secara khusus tu, tapi marilah suara sendiri yang merdu ikut suara kita, biarlah orang lain dengar. Tak apalah.
Tak apa, tapi merdu dengan suara kita. Indah dari sudut tajwid kita, makhraj kita. Benar betul kan? Boleh tak? Pertama, nyatakan bukti kecintaan kepada Allah Ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran. Tilawah dia, betulkan tajwid, dapat belajar taranum, silakan. Kemudian kena tadabbur serta tazakkur. Kena tadabbur. Apa dia tadabbur? Mengambil faedah, mengambil cerita, manfaat apa yang ada di sebalik firman-firman Allah Ta'ala. Hayati. Tafsir hadirin tak akan mampu. Kita hanya mengikuti apa yang telah ditafsirkan pada alim-alim tabar dari ilmu tafsir. Tapi sekurang-kurangnya bila sebut kataan tadabbur secara umum, hadirin boleh faham. Contoh tadilah, wallahu yuhibbus sabirin, Allah amat mencintai orang yang sabar. So kita pun fahamlah dalam pengalaman cinta apa yang kita dapat. Gitulah kita kedepankan sikit. Kemudian kalau mampu untuk tafsir, silakan. Kalau patut belajar, pergi belajar. Kemudian hadirin mesti ada dalam platform tabligh yang disampaikan daripada firman-firman Allah Ta'ala. Sampaikanlah, jangan tunggu sampai jadi ustaz dulu baru nak sampaikan. Tak, bacakanlah apa-apa firman yang hadirin tahu, bacakanlah. Kemudian cukup dah tak? Tilawah, tadabbur, tafsir. Ni tasdik dulu, tasdik. Yang keempat tasdik, mesti membenarkan, mesti meyakini bahawa setiap daripada firman Allah Ta'ala semua hebat dan memberi kesan yang baik pada diri. Mesti. Walaupun sependek-pendek ayat, walaupun seringkas-ringkas ayat, walaupun baca Yasin, yakini bahawa ia firman Allah Ta'ala beri manfaat. Walaupun baca Taha, tetap beri manfaat ke atas diri. Kerana semua firman Allah Ta'ala perlu diyakini, kerana ia lambang sebuah keimanan. Kemudian sampaikan. Lihat ni? Kemudian mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti sebuah kecintaan. Apa-apa sunnah yang hadirin boleh buat, silakan buat. Boleh? Usahakan. Dan tolong jangan melihat setiap daripada sunnah itu hadirin mari berasa geli-geleman ke, mari berasa tak boleh nak buat, malu ke orang. Hadirin jangan persenda dengan orang yang bersugi tahu. Itu sunnah Rasul. Hadirin jangan persenda kalau tengok orang itu sudah makan, dia isap jari dia hadirin. Dia ambil ke depan ni. Tapi yang menasabah lah. Ini jilat jari sampai juluk, sampai masuk habis batang jari masuk dalam mulut. Hak ni pulak juluk pulak masuk. Biarlah agak-agak lah, janganlah sampai tak melampau sangat. Kan? Tunjuk. Tapi jangan sampai persenda. Kalau ikut sunnah hanya depan-depan ambil-ambil dan isap sedikit. Tapi kalau tengok kuku tu panjang lebih pada kuku siapa lagi hitam legang isap. Seduk apa tak tahu. Ini asas kepada kebersihan pula. Hadirin semua dikasih Allah Ta'ala, setiap daripada sunnah-sunnah itu hadirin dapat buat, dapat laksanakan dengan penuh istiqamah, maka dia adalah lambang dan merebut sebuah cinta. Buat. Kemudian apa lagi? Kepada zikrullah kita, datangkan satu zikir-zikir yang memberi rasa. Zikir daripada apa yang hadirin maklum, lafaz-lafaz zikir yang ditahu yang menunjukkan kita ini mengingkati Allah, sama ada dari sudut perkataan, sudut perbuatan. Buatlah yang menunjukkan kepada kecintaan itu dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan setiap zikir itu buatlah dan usahalah sehingga dia mendatangkan rasa. Ada hadirin sebut Allah, Allah, datang rasa jauh dari lub hati itu. Kalau sebut astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, sebut dengan rasa yang sampai tahap kita bahawa mengakui banyak kesilapan kehadap Allah Azza wa Jalla. Istighfar dengan keadaan yang sungguh baik. Bukan istighfar kerana marah. Astagfirullahalazim budak ni. Tak boleh. Dia tak ada rasa pada hati itu. Apa lagi? Semua dari sudut lafaz zikir yang membawa diri kepada Allah, datangkan dengan rasa itu. Datangkan dengan rasa. Mengutamakan yang keempat, mengutamakan yang dicintai berbanding apa yang dicintai oleh diri. Mengutamakan apa yang dicintai Allah, yang dicintai Allah Ta'ala.
Sabar salah satu daripada perkara yang dicintai. Muhsinin, orang-orang yang duduk dalam sentiasa berbuat baik, dia adalah dalam keutamaan, dalam kecintaan. Apa lagi? Mutatahhirin, orang yang sentiasa membersihkan diri, zahir, batin, fizikal, apa semua sekali, sampai tahap dia tiada ada lagi mensyirikkan Allah. Juga dalam aspek ke arah mendapat kecintaan Allah Ta'ala. Bersilaturahim dengan baik juga membawa kepada kecintaan kepada Allah Ta'ala. Apa-apa yang dalam kecintaan Allah Ta'ala maka diutamakan. Mungkin satu masa nanti kita baca hadis 40 kecintaan Allah sehingga dapat dicintai. Ada hadis yang disusun, yang dilapaskan, yang disebut oleh guru kami, musyrik kami, Syekh Yusuf Mahyuddin Bakhul Al-Hasani. Ada 40 hadis hingga dapat merebut kecintaan Allah Ta'ala. Kemudian hadirin bersama dengan orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala, sentiasa mendampingi orang-orang yang ada dalam kecintaan Allah Ta'ala. Nak cari dia waktu mana? Kata guru, sekurang-kurangnya lihat pada waktu subuh itu. Cari pada waktu subuh orang-orang yang ada dalam kecintaan yang sebenar, yang mana dia istiqamah dengan subuhnya. Cari dan bertanya kepadanya apa yang buat dia dapat seperti mana. Hadirin lihat pada zahir dia, perhati pada tingkah laku dia, pada perkataan dia. Dari sudut kurang bercakap tapi banyak beribadah. Bila dia bercakap, dia memberi satu perkataan yang benar-benar memberi rasa kepada kita, walaupun kita tengok dia orang biasa-biasa. Ni pesan tok saya, dia pesan gitu. Kamu kalau pergi ke masjid, pergi ke surau atau jumpa dengan seseorang, maka lihat dan raikan dia, hormati dia. Jangan lihat kepada fizikal dia dengan copan-capin, pakaian semata-mata, tidak. Tapi melihat bagaimana tingkah laku dan bagaimana dia beradab dengan Allah Ta'ala. Dia beradab dengan Allah Ta'ala. Hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala. Kemudian hadirin, menghadirkan diri dalam semua daripada asma'ullah, sifat-sifatnya, keagungannya, dan apa sahaja yang hadirin maklum tentang ma'rifatullah, dalam mengenal Allah. Kena hadirkan rasa. Boleh? Lagi saya baca satu hadis yang lain. Kemudian mengakui dan menyedari segala kurniaan nikmat Allah Ta'ala, zahir dan batin, semua baik. Walaupun hadirin ditimpa musibah, tetap menyatakan bahawa ia baik untuk dirinya. Ni awal-awal yang kita jumpa dalam takjubnya, ajibnya seorang mukmin. Bila mana dia ditimpa dengan musibah, dia masih lagi mengatakan musibah itu baik untuk dirinya. Kalau kita tanya pada diri kita, kita tidak pernah meminta untuk dipenjarakan. Kita tidak pernah minta untuk datangnya sakit demam seminggu, ya Allah tolonglah. Tak ada. Tidak ni. Ini dah pernah dimaklumkan. Tapi nak bagi tahu hadirin bahawa semua nikmat yang dapat, semua musibah yang dapat, boleh datangkan rasa bahawa ia adalah suatu yang baik untuk diri. Maka saat itu hadirin sedang meraih kecintaan. Sampai satu masa hadirin boleh jumpa, Allah izin, hadirin akan jumpa bila saat orang itu diuji dengan satu ujian yang berat dengan kehidupan, dia boleh sebut Allah kan ada, Allah kan ada. Alhamdulillah boleh setakat ni gerak lagi, walaupun kita tahu dia tu kena sakit yang Masya Allah, tapi dia boleh sebut Allah kan ada. Tapi dia sebut Allah kan ada bukan nak kabur, bukan nak tunjuk dia tu bagus, tak hadirin. Dia menyatakan dengan suara rasa hati dia sungguh. Dia cakap sungguh-sungguh. Dia sebut dengan suara yang dapat kita pun boleh nak menitih mata. Kenapa? Sebuah rasa yang sebut itu menusuk paling jatuh dalam hati, ya Allah, bahawa dia benar-benar menyatakan kecintaan kepada Allah. Allah ada. Adik jangan risau. Dia sebut, adik jangan risau. Pergilah ke mana sekalipun. Pergilah ke mana sekalipun. Allah bersama dengan kamu. Adalah ayat-ayat yang dia sebut tu, Masya Allah, seronok. Kemudian luluhkan hati di hadapan Allah Ta'ala kerana menyedari apa sahaja kelemahan dan kehinaan diri. Ada satu masa hadirin kena buat begini, mengisytiharkan kesalahan, kesilapan, mengisytiharkan kesalahan, kesilapan kepada Allah.
bukan kepada manusia. Ini ada satu grup, dark side dia panggil. Sisi gelap saya, dia berkongsi dalam grup dia, zaman gelap saya begini. Kalau isteri beritahu yang dia curang kepada suami, bagi suami pula bagi tahu melayari pelacur, dia boleh bergembira dengan maksiat yang dibuat. Ini rosak akal manusia. Ada kelompok macam ni, rosak akal. Hadirin, kena istihar kesilapan, kesalahan kepada Allah. Manusia tak tahu pun tak apa, Allah Maha tahu. Ambil ruang, ngakulah ya Allah, silap bahagian ini ya Allah, perbetulkanlah. Ngaku ya Allah, apa sahaja. Sebab nak buat pengakuan ini, hadirin, dia perlukan masa. Ini yang nak dikaitkan dengan sabar. Dia ada kecekalan, dia ada ketabahan, dia ada masa yang diambil nak bangun. Sepertiga malam perlu kepada kecekalan, ketabahan. Dan paling utama kena ada kesabaran untuk melawan mengantuk. Makhluk mengantuk pukul 3 pagi mari lagi besar daripada pukul apa? Pukul 4 pagi ke apa semua kan? Hadirin, masa tu hadirin ambil luang meluluhkan rasa hati, isytihar kesilapan, kesalahan kepada Allah. Bagi tahu direct. Lepas tu minta Allah perbetulkanlah ya Allah. Okay. Lagi sama juga dengan berkhaluah, bergaul dengan sahabat dan menjauhi segala bentuk maksiat yang boleh menghijabkan dirimu dengan Allah Ta'ala. Ini pesan-pesan para alim ulama. Apa sahaja bentuk yang membawa kepada kemaksiatan, dari sudut zahir, dari sudut batin, dari sudut hadirin nampak secara, nampak tak ada apa-apa, tapi benda tu boleh mengheret kepada kemaksiatan, kemurkaan Allah Ta'ala, kena usahakan. Lebih-lebih lagi dalam zaman sekarang ini, banyak perkara. Jadi suara saya okey tak ni tak? Boleh dengar dengan baik tak? Bukan rock ni apa? Allah yang kata tekak sungguh. Baik, apa yang dapat? Maka Syekh As-Sabili menyatakan dalam satu perkataan yang menyebut, lau dafantum halawatal wuslati la'araftum mararatul qati'ati. Apabila engkau telah mengkecapi, apabila engkau telah mengkecapi manisnya berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, yakni berhubung dengannya, pasti akan kamu mengetahui betapa pahitnya terputus sebuah hubungan. Bila kamu dapat kecapi manisnya berhubungan dengan Allah Ta'ala, bercinta dengan Allah Ta'ala, maka pasti kamu akan dapat tahu betapa pahitnya saat berpisah. Berpisah dengan Allah Ta'ala. Ada pernah satu jumpa dengan seorang guru. Dia tanya, pernah tak kamu saat berpisah dengan Allah Ta'ala datang sebuah kerinduan? Atau kamu tak sanggup nak berlepas diri pada saat itu? Kita duduk menung, apa benda? Ada tak satu keadaan, ada yang buat pada saat itu, mari berasa tak nak berlepas diri, tak nak mari nak tinggalkan, tak nak terputus. Rasa kalau boleh nak kekal lagi dalam keadaan itu. Ada tak? Dia tanya, ada tak? Ni tak tahu mengikut masing-masing hadirin bawa dalam sebuah kecintaan. Ada orang dalam solat dia hadirin. Ada orang dalam solat dia. Selesai saja solat, innaka hamidum majid, nak bagi salam tu, ya Allah, dia senyap dulu. Dia senyap, bukan tak nak bagi salam, tapi dia merasakan saat dia memberi salam itu terpisah dengannya. Terpisah dengannya. Nak bagi salam tu, nak kan salam pertama menyatakan selesai solat kita kan. Nak bagi salam tu dia senyap. Bukan tak nak bagi salam, tapi imam jangan buat macam ni kan, nanya kat makmum. Imam jangan buat. Imam kena laksanakan tanggungjawab. Kalau hadirin jadi makmum, tak apa. Hadirin solat seorang-seorang, tak apa. Lihat ni, imam jangan buat. Tapi nak bagi tahu ada orang yang saat mana dia dah sampai kepada innaka hamidum majid,
nak menyatakan Assalamualaikum, memisahkan dirinya saat bertawajuh dengan Allah Ta'ala, saat dia mempamerkan seluruh kecintaan, rasa apa ketaatan ni, nak bagi salam, tak sanggup nak berpisah. Kenapa? Berasa sebuah kepahitan saat berpisah, rasa ranak, sebuah rasa, ya Allah, kalau boleh nak lagi. Sebab itulah hadirin, kalau lihat kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi, sehingga 400 kali solat sunat 400 kali. Sunat apa hadirin? Mari hamba Allah Ta'ala, selepas saya kuliah pada satu tempat, mari seorang makcik kata, Ustaz tolonglah. Apa dia? Saya jadi confused. Kenapa? Ada seorang ni yang dipanggil Ustaz, agak glamour juga. Saya nak tahu, tak payah sebut, saya tak nak tahu. Kenapa? Apa katanya? Dia kata hasil pengkajian mencari hadis, tak jumpa pun hadis menyatakan solat sunat Isra' itu ada. Yang solat sunat Isra' ini seperti solat sembah matahari. La ilaha illallah. Kaji bukan main hadis, kaji bukan main cari jawapan untuk memisahkan manusia dengan Allah Ta'ala. Menasabahkan macam tu. Junaid Al-Baghdadi 400 kali solat sunat. Solat sunat apa hadirin? Kita boleh solat sunat apa hadirin? Sebanyak mana kita boleh buat? Duha berapa rakaat kita boleh buat? Dah, solat sunat sebelum dan selepas berapa kali kita boleh buat? Solat sunat apa yang bawa kita sehingga yuqarribu ila hubbika, yang mencapai kepada dekatkan diriku kepadamu ya Allah Ta'ala. Ada. Maka ada yang saat hadirin, saat nak berbuka puasa, dia mari, ya Allah. Tapi tak boleh kalau tak berbuka, kalau dah azan tak buka juga haram. Tu dah ni. Tapi saat nak berbuka tu dia berasa, ya Allah, sayangnya nak berpisah dengan ketaatan ini. Ada lagi tak? Ada orang yang saat dia membaca Al-Quran, boleh dia satu helai muka surat dia balik, satu balik, dapat 2 dia rasa nak lagi, masuk 3, masuk 4, masuk 5, hingga dia baca separuh daripada Quran, dia tak terasa bahawa sudah banyak dia membaca firman-firman Allah Ta'ala. Kenapa? Seluruh daripada firman itu sedang bersatu dengan hati. Mari duk baca, belek, baca. Kita selai tak sampai selai, tidur. Nak tidur. Khusyuk nampak. Buat apa tu? Ayat mana tadi? Duk gitu. Nanya. Tapi tak apalah, kurang-kurangnya menunjukkan bahawa kita sedang menunjukkan ketaatan. Ada kelemahan tak? Ada kelemahan. Tapi jangan duk layan lah lemah tu sampai hari-hari. Asal ngaji Quran, tidur. Kau nak cari tidur, cari alasan untuk tak boleh tidur, ngaji Quran. Jangan buat gitu. Tapi nak bagi tahu, ada orang yang saat dia tak sanggup tak berpisah, baca. Sebab tu kita pun berasa macam mana Imam Syafi'i boleh khatam Quran sehari berapa kali. Macam mana kita lihat bahawa ilmuwan yang hebat-hebat ni berapa kali khatam Quran. Khatam. Kenapa? Kerana sayang memisahkan diri daripada kecintaan itu. Tak sedar bahawa dah banyak baca. Tak apalah hadirin. Ya Allah. Ini bila diberitahu bahawa sekiranya engkau dapat mengecapi manisnya bercinta dengan kecintaan Allah Ta'ala, kamu akan berasa pahitnya. Sebab kita ada pengalaman bercinta, kita ada pengalaman putus cinta. Rasa macam mana? Tak, ada pengalaman tak? Fras tak? Kata fras? Tak tahu, saya tak tahu hadirin. Saya daripada sekolah rendah, daripada sekolah menengah sampai universiti, saya suka berkawan, ramai perempuan. Itu saya dah pesan awal-awal, nak berkawan dengan saya boleh, tolong jangan nak mari rasa tak bercinta. Kata tak payah aku nak berurusan. Saya cakap awal-awal, payah aku nak berurusan. Kenapa? Kau nampak aku lebih sikit mesra dengan hak ni, kamu pula mari rasa cemburu. Tak payah, baik kita berkawan. Saya cakap tu terang, baik kita berkawan. Kawan perempuan ramai. Kadang berkawan. Cakap awal-awal, orang lelaki, kawan-kawan lelaki pula geram tengok, kau ni kawan perempuan, ambil dah nak pun kata. Saya cakap, nak ambil lah. Kamu kena hak mana? Ambil lah. Aku tak ada isu pun kata. Betul. Sebab tu saya jawab apa? Kalau nak berkawan, kalau nak siapa nak bercinta boleh. Serentak 4 orang aku nikah kali. Tak nak tahu dah. Dia diam. Sungguh hadirin, kita tahu bahawa saat kita berada dalam satu keadaan-keadaan tertentu hadirin, sampai tahap kita merasa salah kita meletakkan rasa kecintaan, rasa kerinduan, rasa siapa, saat kita lupa bahawa hidup bertuhan. Bukan tak boleh kasih dengan siapa saja, silakan, tapi jangan sampai lupa hingga kita menjadi siapa? Menjadi orang yang duduk dalam satu keingkaran tertentu.
perah bercinta sampai tahap bunuh diri. Salah lah. Isyak kan? Tak ada nak baca hadis ni. Azan dulu kejap. Saya boleh tak minta izin lepas azan saya baca satu hadis ni? Boleh tak? Minta izin dulu. Lepas tu saya azan kah? Tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli. Innaka la takhlifu masallan. Okey, baik hadirin semua dikasih Allah. Allah. Nutup. Antara yang disusul oleh para hukamat untuk mencapai kepada suatu rasa dan meningkatkan kepada mengenal Allah Ta'ala dan nak merasai sebuah kemanisan itu, hingga dilafazkan samaratul ma'rifati. Samarat ni buah. Tapi kita letak kepada makna buah ni asalnya adalah manis. Manisnya mengenal Allah Ta'ala itu khisalin, berada dalam keadaan tiga keadaan. Dalam tiga keadaan. Nak merasa manisnya dalam mengenal Allah Ta'ala. Al-haya'u minallah. Pertama kan kena berasa malu kepada Allah. Berasa malu kepada Allah. Kedua,
wal hubbu fillah, kamu mari berasa kecintaan sungguh kepada Allah Ta'ala, dan wal unsu billah, ada pada kamu adalah kerinduan kepadanya, kerinduan kepada Allah Ta'ala. Baik, ketiga perkara ini hadirin boleh buat hak mana? Paling asas, rindu, malu, cinta, rindu. Hak ni saya tak nak, bukan nak sengaja nak menyentuh peribadi, tidak. Cuma apa yang dipelajari dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, nak sampaikan saja. Sungguh hadirin, kalau mari berasa malu kepada Allah Ta'ala dengan menghayati semua daripada asma Allah, nama-nama Allah Ta'ala, pasti hati beriman dengan Allah Maha Melihat. Bila hadirin beriman dengan Allah Maha Melihat, maka lihatlah apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahawa la yadkhulul hammam, kamu sesekali jangan masuk ke dalam tandas illa bimi'zarin, kamu hendaklah mengambil alas, mengambil pakaian, mengambil kain atau apa yang menutup diri kamu. Kita pun fahamkan macam mana. Yang ni apa saya dapat, yang saya belajar, yang kita mula menghayati. Bila guru bagi tahu kamu mari berasa malu kepada Allah kerana beriman dengan Allah yang Maha Melihat itu, maka saat itu walaupun kamu masuk dalam bilik air, tak ada orang nak sekodeng kamu, kamu seorang-seorang, namun malu kepada Allah Maha Melihat, pakailah satu pakaian yang menutup auratmu. Gitu. Kalau kita masuk Lord Ranger je, boxer pun tak apa dah hadirin. Boxer tahu boxer, spender pakai boxer pun tak ngapa. Lihat ni, tahu dalam rumah sendiri. Tapi pelik pula, ada pula hotel, ada pula tempat peranginan tertentu, bilik air daripada cermin transparent. Ya Allah, tayangkan apa pula? Kawan-kawan ada pergi outstation apa semua atas gambar, apa nak dibuktikan? Ditanya. Bilik air transparent cermin. Lepas tu pula dekat katil utama. Awak rasa? Apa yang ni nak bagi tahu hadirin, asas ni asas. Hadirin dapat buat yang ini, mari perkataan haya, malu kepada Allah, dengan hadirin memakai satu, ambil kain alas dalam bilik air, pakai menutup kemaluan itu, saat mula boleh mentarbiah diri ke arah perkara ini. Lama-lama hadirin akan menikmati rasa kecintaan itu. Dia mari berasa malu, itulah yang membawa asbab. Salah satu. Boleh tak ni? Usaha buat. Sebab saya boleh bagi tahu bahawa apa setelah dipelajari, kita pun buat, memang akan kita merasai satu rasa, ya Allah, malu, tak ada kain, cari satu benda yang boleh menutup. Yang boleh menutup, bukan untuk dilihat oleh manusia. Kalau boleh lihat manusia pun hadirin berasa malu macam mana. Tak, pada manusia pun kita faham rasa malu bila kemaluan kita dilihat oleh manusia. Maka bagaimana Allah yang Maha Melihat, tidakkah berasa malu? Maka untuk merasa kemanisan cinta ini, mendapatnya, maka malu kepada Allah, datangkan kecintaan, dan datang juga sebuah kerinduan. Barakallahu fikum jami'ah. Allah berkati kat atas semua sekali, bahawa apa nak dilaksanakan ini adalah untuk membangunkan potensi menjadi orang yang sabar. Tolong jangan lepas. Fahamilah, mintalah sungguh-sungguh ya Allah, supaya satu masa nanti dapat memahami sungguh-sungguh sifat sabar ini, sampai Allah mengisytiharkannya. Kenapa? Sehingga hadirin dapat. Saya boleh bagi tahu, tapi tolonglah hadirin buat usahalah sesuatu. Boleh ya? Rabbana afriq alaina sabran, ya Allah limpahkanlah ke atas kami sifat-sifat sabar. Wa tawaffana muslimina, matilah kami semua dalam keadaan berserah diri padamu ya Arhamar Rahimin. Warzuqna sihhata wassalamah, rezeki pada kami semua ialah keselamatan dan juga kesihatan wal afiyah, keafiatan. Warzuqna fahma wal ilma, ya Allah rezeki kepada kami 100 ilmu dan kefahaman. Wa'fir lana, maafkanlah kami, wa ala walidina, kedua ibu bapa kami, wali jami muslimin muslimat, dan saudara-saudara yang ada di sini dan di mana saja mereka berada ya Allah, dan sebuah ketaatan yang baik. Dan kecintaan kami ya Allah bukan hanya kepadamu, malah kepada Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan letaklah kami semua ya Allah dalam sebuah kecintaanmu. Wa adkhilna, masukkanlah kami semua birahmatika, dengan kasih sayangmu, fi ibadikas salihin, di kalangan hamba-Mu yang beramal soleh. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.